Assalamualaikum, saya Syabana Hassan dalam Tijarah, rancangan kewangan Islam anda. Baiklah, di episod-episod yang lepas, kita telah pun berbicara tentang pengenalan perkhidmatan Ar-Rahnu ataupun pajak gadai Islam di Malaysia, keistimewaan yang dibawakan oleh pajak gadai Islam buat masyarakat, serta garis panduan yang mengawal selia hal ehwal perkhidmatan ini. Bukan itu sahaja, kita pun telah mengambil kesempatan untuk menjelaskan perbezaan ketara di antara pajak gadai Islam dan juga pajak gadai konvensional, di mana pajak gadai konvensional sangat terkenal dengan menjerumuskan masyarakat ke dalam lembah kesusahan akibat bunga yang melambung tinggi. Dan sebagai kemuncak, episod kali ini akan tampil bagi membincangkan berkenaan perancangan masa akan datang industri pajak gadai Islam di Malaysia serta perkhidmatan yang ditawarkan. Antara yang menjadi persoalan, bagaimanakah dengan masa depan industri pajak gadai Islam di Malaysia? Dan adakah pajak gadai Islam dilihat berbaloi dan berpotensi untuk terus diterokai bagi membantu pertumbuhan ekonomi dan juga masyarakat? Selain itu, sebagai antara yang menawarkan perkhidmatan pajak gadai Islam, mengapa Co-op Bank Pertama ataupun CBP bersungguh-sungguh dalam mengembangkan produk ini melalui cawangan operasi mereka? Apakah matlamat utama yang mendorong CBP untuk menjadikan perkhidmatan pajak gadai Islam sebagai perkhidmatan utama dalam operasi mereka? Jadi bagi merungkai semua persoalan ini, kita sekali lagi akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Co-op Bank Pertama, iaitu Tuan Haji Muhammad Nur Abdul Razak. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam, Syabana. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Tuan Haji, 3 minggu berturut-turut ya bersama dengan Tijarah. Alhamdulillah, 3 minggu. Walaupun kami maklum Tuan Haji mungkin masa agak terhad ya, tapi terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Iya, saya cuba sebaik mungkin. Terima kasih Tuan Haji. Baiklah, Tuan Haji terus kepada persoalan ya. Perkhidmatan Ar-Rahnu ataupun pajak gadai Islam ya yang berteraskan kebajikan ya sudah mula mendapat perhatian dari orang ramai, baik pun yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Jadi ini mungkin berikutan daripada ciri-ciri murni ya, seperti keadilan, bantu-membantu yang menjadi asas kepada kontrak ini. Okay. Jadi seiring dengan perkembangan perkhidmatan ini, perancangan yang sesuai juga dilihat penting bagi menyokong perkembangan semasa dan melakukan persiapan yang bersesuaian ya Tuan Haji ya. Jadi persoalan saya selaku perintis ataupun pioneer dalam industri Ar-Rahnu ini, bagaimana Tuan Haji melihat masa depan yang ada pada industri ini dan sejauh manakah potensi Ar-Rahnu di dalam pasaran Malaysia? Baik, Syabana. Soalan selaku perintis, saya kena perbetulkan sedikit perintis tersebut. Perintis dalam pajak gadai Islam, sebenarnya saya boleh letakkan di sini YAPIM, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Kami, Co-op Bank Pertama, cuba mempelopori supaya lebih ramai pengguna-pengguna atau penggadai-penggadai tadi aware, sedar bahawa untuk melaksanakan transaksi atau urus niaga dalam emas mesti berteraskan syariah. YAPIM telah laksanakan. Kami memastikan supaya urus niaga tersebut berlandaskan 100% syariah. Dan di dalam program Tijarah selama 3 minggu berturut-turut, kita cuba membawakan isu pajak gadai ini supaya lebih ramai pengguna-pengguna di luar sana faham kelebihan berurusan dengan pajak gadai Islam atau Ar-Rahnu. Jadi bagaimana Tuan Haji melihat masa depan industri ini di Malaysia? Okey, soalan itu sangat bagi saya kalau kita lihat sekali pandang sangat cantik, sangat masa depan yang cerah. Walau bagaimanapun kita memerlukan data-data. Data-data yang ada pada hari ini melalui rekod-rekod yang dilaporkan di dalam laman web. Kami menggunakan laman web Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Pada tahun 2018, ini data terkini yang kami dapati, tidak kurang daripada 4 juta penggadai-penggadai yang berurusan dengan pajak gadai. Bukan Ar-Rahnu, sebab data Ar-Rahnu kami belum perolehi sepenuhnya lagi. Daripada jumlah tersebut, hampir 2 juta adalah pelanggan Islam, orang Islam. Jadi orang Islam ni kita perlu berikan kesedaran sepenuhnya supaya mereka menumpukan perhatian atau menguruskan urusan pajak gadai tadi di tempat-tempat yang
patuh syariah. Di awal episod pertama kita menyebut bahawa salah satu daripada 7 dosa besar tadi berurusan dengan riba. Betul. Sekarang kita perlu hapuskan riba tersebut. Macam mana nak hapuskan riba? Pindah atau berhijrahlah daripada pajak gadai konvensional kepada pajak gadai Islam atau Ar-Rahnu. Jadi masa depan pajak gadai Islam Ar-Rahnu bagi saya sangat cerah. Saya setuju ya, dan seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Haji ya, potensi pajak gadai Islam di Malaysia ini sangat cerah ya. Jadi persoalan saya ya Tuan Haji, adakah terdapat sebarang penambahbaikan lagi yang perlu dilaksanakan bagi meningkatkan lagi prestasi perkhidmatan pajak gadai Islam di Malaysia? Okey, saya berbalik sedikit kepada masa depan pajak gadai Islam. Kenapa saya cakap cerah? Sebab kita tahu sumber emas di bumi sebenarnya telah diurus niaga sejak beribu-ribu tahun dahulu lagi. Sehingga sekarang tidak pupus, tidak hilang, tidak habis. Dalam kes petroleum atau minyak akan habis satu masa nanti. Dan saya nampak harga emas tidak akan turun, akan meningkat dari hari ke hari. So, itu masa depannya. Jadi macam mana kita nak menambah baik supaya urus niaga ini berjalan dengan baik, berlandaskan syariah. Jadi kita perlu memastikan bahawa pengguna-pengguna, terutama sekali orang Islam, perlu faham, perlu sedar, perlu menjadi pengguna yang baik, yang faham, yang bijak dalam memilih sesuatu barang, terutama barang dalam pajak gadai. Sekiranya berurusan dengan pajak gadai, kita tahu tentu tidak patuh syariah. Yang bijak memilih syariah, tetapi kita perlu yang lebih bijak lagi. Di dalam syariah tersebut kita dapati ada sebahagian yang menggunakan perkataan syariah. Saya kata di sini menjual perkataan syariah tersebut. Jadi mereka perlu bijak menanya atau berjumpa dengan pajak gadai yang kata tadi pajak gadai Islam ni, adakah mereka betul-betul patuh syariah? Sila kemukakan sijil patuh syariah. Sila nyatakan siapakah jawatan kuasa syariah yang di belakang pajak gadai tersebut. Ini semua perlu kepada penggadai-penggadai. Mereka perlu tahu dan perlu bijak sebelum membuat keputusan. Saya setuju Tuan Haji. Jadi penambahbaikan yang harus dilakukan sampai kita mencapai 2 faktor utama, iaitu yang pertama masyarakat memahami apa itu Ar-Rahnu itu sendiri, Ar-Rahnu yang betul-betul patuh syariah, dan yang kedua dapat bijak untuk menilai di antara perbezaan pajak gadai Islam dan juga pajak gadai konvensional yang berasaskan riba ya. Baiklah, kita akan berehat seketika sahaja dan bila kita kembali kita akan bertanyakan kepada CEO Co-op Bank mengenai perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh CBP. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijara. Baik, Tuan Haji, sebagai sebuah bank koperasi pertama di Malaysia ya, dan Tuan Haji pun pernah maklumkan di episod yang lepas bahawa koperasi ini berteraskan sifat tolong-menolong. Jadi CBP ataupun Co-op Bank pertama ini sudah tentu mempunyai matlamat yang tinggi untuk membantu masyarakat dengan menawarkan produk-produk yang istimewa. Jadi sebagai pioneer, baiklah, sebagai Abang Long ya, Abang Long sudah tentu Ar-Rahnu ataupun pajak gadai Islam merupakan produk utama di CBP ya. Selain daripada Ar-Rahnu, mungkin Tuan Haji juga boleh kongsikan ya perkhidmatan lain yang juga wujud di Co-op Bank pertama. Silakan. Okey, baik Syabana. Saya ketawa sedikit, tertarik dengan perkataan tadi Abang Long mengingatkan saya dalam episod pertama. Tidak ada skrip, tidak ada apa. Tiba-tiba terkeluar Abang Long. Sebab saya lebih suka sebab kami koperasi yang pertama di Malaysia dinaik taraf dan menjadi bank pula. Jadi sebagai Abang Long atau bank yang pertama tadi, kami mengambil tanggungjawab. Tanggungjawab bukan saja Ar-Rahnu tadi untuk memberi kesedaran kepada orang ramai, penggadai-penggadai terutama tadi yang saya cakap hampir 2 juta orang Melayu Islam. Terdapat produk-produk lain yang bagi saya sebenarnya produk tersebut setakat ini merupakan produk yang tonggak, produk utama kepada Co-op Bank. Terdapat berapa produk? Produk pertama adalah pembiayaan peribadi. Tidak kurang daripada 90% daripada jumlah keseluruhan
aset pembiayaan CBP. Aset pembiayaan CBP dalam 3.8 bilion. Jumlah keseluruhan aset CBP 5.8. Jadi 90% daripada 3.8 adalah pembiayaan peribadi, diikuti oleh pembiayaan perumahan dan bercagaran, nombor 2. Nombor 3, pembiayaan kepada sektor koperasi. Kenapa pembiayaan kepada sektor koperasi? Itulah tadi Abang Long. Kita memberitahu bahawa koperasi pertama di Malaysia menjadi bank dan kita menjadi banker kepada koperasi-koperasi. Tidak kurang daripada 14,000 koperasi seluruh Malaysia, kita menjadi pembiaya kepada koperasi-koperasi. Keempat, produk yang sama tetapi ditawarkan kepada sektor korporat. Ini kepada syarikat-syarikat biasa. Itu produk utama CBP. Selain daripada itu, CBP juga menawarkan deposit sebagaimana bank-bank atau institusi keuangan yang lain. Deposit, ada yang deposit secara tetap atau berjangka dan deposit biasa. Dan deposit ini semua saya boleh cakap 100% syariah. Baiklah, Tuan Haji ada maklumkan ya bahawa CBP ini juga adalah satu bank. Ya. Jadi CBP ini agak unik ya kerana ia adalah satu bank dan juga satu koperasi. Jadi menjadi tanda tanya masyarakat mungkin ya, adakah CBP juga turut menawarkan produk perbankan seperti institusi perbankan yang lain? Bagaimana Tuan Haji? Okey, soalan yang Syabana tanya itu sangat relevan bagi saya kerana CBP unik semasa di peringkat awal sebagai sebuah koperasi apabila berlarutan hampir 65 tahun beroperasi sebagai koperasi, dinaik taraf menjadi sebuah bank atau co-op bank. Jadi co-op bank ni sebenarnya status lebih kurang bank-bank yang lain, boleh menawarkan produk-produk perkhidmatan sama dengan bank-bank yang lain. Tetapi di CBP, mandat yang diberikan oleh pengawal selia, apabila dinaik taraf, CBP perlu memberi perhatian. Tumpuan kepada koperasi-koperasi yang saya cakap tadi tidak kurang pada 14,000. Kita perlu menaik taraf koperasi-koperasi tadi supaya dapat sama-sama bersaing dan dapat sama-sama membantu meningkatkan keluaran dalam negara kasar, KDNK negara. Itu sebenarnya tujuan atau ultimate tujuan yang paling perlu kita capai dalam dasar koperasi negara DKN. Dalam masa yang sama, apabila dinaik taraf menjadi sebuah bank, kita tidak boleh lari daripada beroperasi macam bank-bank yang lain. Jadi kita menggunakan Bank Rakyat sebagai benchmark penanda aras kepada CBP. Apa yang ditawarkan oleh Bank Rakyat sebenarnya ada di CBP. Tetapi di peringkat awal CBP perlu memastikan asas yang kukuh untuk menjadi bank. Asas yang kukuh perlu ada. Di peringkat awal asas yang kukuh kita perlu menjadikan modal yang besar untuk menjadi bank. Alhamdulillah hari ini modal CBP sudah 1 bilion. Dengan jumlah 1 bilion, CBP boleh membuat perniagaan atau menawarkan produk-produk yang lain yang lebih kompetitif, yang boleh saya kata di sini hampir sama dengan Bank Rakyat. Baiklah, alhamdulillah ya Tuan Haji, modal CBP hampir 1 bilion ringgit ya. Baik, mungkin Tuan Haji juga boleh kongsikan kepada kami apakah antara produk CBP yang dilihat mampu untuk menarik minat orang ramai. Dan secara ringkas kempen-kempen yang ada di CBP juga. Okey. Produk yang betul-betul menarik minat orang ramai hari ini adalah produk pembiayaan peribadi. Pembiayaan peribadi bagi saya CBP, kalau saya bandingkan dengan angka-angka yang ada, kami agak tinggi sedikit daripada bank yang lain. Saya tak perlu nyatakan di sini. Dan itu menjadi perangsang kepada CBP untuk memberi lebih tumpuan untuk memastikan perkhidmatan yang ditawarkan oleh CBP lebih baik. Saya dapati maklumat yang saya dapati daripada cawangan-cawangan kenapa ramai yang mula beralih kepada CBP. Maklumat yang pertama saya dapati cara CBP berurusan dengan customer. Sebab kita mengutamakan customer. Kalau CBP, saya cakap tadi, baru menjadi bank, kita nak bertanding dari segi harga. Harga di sini adalah
kadar. Bagi saya CBP tak mampu untuk bersaing dari segi kadar sebab CBP masih baru berbanding dengan bank-bank lain yang telah kukuh, yang telah lama bertapak, yang telah mempunyai asas yang sangat kuat, yang sangat kukuh. Jadi bagi saya untuk nak menembusi pasaran tadi, contoh dalam pembayaran peribadi, perkhidmatan tadi, kita personalize service, dan ini saya rasa tempat lain mungkin kurang. Ini yang kita cuba bawakan. Itu sebahagian daripada apa yang saya boleh explain di sini. Seperti yang Tuan Haji maklumkan, ya, cara baik berurusan dengan customer itu kemungkinan juga ia berteraskan daripada sifat tolong-menolong, ya, yang ada dalam sesebuah koperasi, ya Tuan Haji, ya. Betul. Sebenarnya dia selaras. Sebenarnya selaras dengan misi dan visi CBP. Misi CBP sebenarnya bantu membantu. Ya, betul. Kita bantu membantu ahli, anggota CBP. Kita bantu membantu koperasi dan juga kita membantu kepada customer. Dan inilah yang saya akan bawa supaya semua orang lebih mengenali CBP sebagai sebuah entiti co-op bank yang suka membantu dan senang berurusan. Baiklah, sifat bantu-membantu ni yang harus kita tekankan, ya Tuan Haji, ya. Baiklah, terima kasih Tuan Haji. Kita akan berehat seketika sahaja, dan bila kita kembali, kita akan bertanyakan mengenai pandangan CEO CBP sendiri mengenai perancangan perkhidmatan pajak gadai Islam di CBP. Jadi jangan ke mana-mana. Sebentar sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Baik, Tuan Haji, kelebihan yang ada pada Arahnu ataupun pajak gadai Islam, ya, dilihat bukan sahaja mampu untuk membantu masyarakat dalam menguruskan kewangan dan mendapatkan bantuan, bahkan dia juga menyumbang kepada ekonomi negara dan pertumbuhan sosioekonomi masyarakat, ya. Sebagai contoh, dengan berkembangnya perkhidmatan dan produk yang ditawarkan, ini telah membantu CBP untuk membuka lebih banyak lagi cawangan di masa akan datang. Jadi selain daripada memberikan kemudahan kepada pengguna dengan adanya lebih banyak cawangan, dia juga secara tidak langsung, ya Tuan Haji, turut membuka peluang pekerjaan bagi mengendalikan cawangan yang telah dibuka ini. Jadi apakah harapan besar Tuan Haji terhadap perkhidmatan pajak gadai Islam di CBP, terutama dalam membantu masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara? Okey, saya berbalik kepada Arahnu atau pajak gadai tadi. Di dalam syariah, apabila kita bercakap kita nak menggadaikan barang kemas, barang kemas perlu ada secara fizikal. Jadi kita tak boleh gadai online. Apabila kita perlu bawa emas tersebut secara fizikal, jadi kita perlu adakan cawangan atau kaunter perkhidmatan. Sebab itu CBP di dalam perancangan ke hadapan memutuskan untuk membuka lebih banyak cawangan. Bukan sahaja cawangan Arahnu yang kita panggil, saya panggil outlet, tetapi cawangan perbankan sendiri. Cawangan perbankan CBP pada hari ini sebanyak 28. Dan mengikut perancangan, setiap tahun tidak kurang daripada 3 cawangan perbankan akan dibuka. Setiap satu cawangan perbankan kita akan meletak atau berdekatan dengan cawangan perbankan tersebut satu cawangan Arahnu outlet. Jadi setiap cawangan perbankan tadi tidak kurang daripada 16 kaki tangan. Satu outlet Arahnu akan ada 5 atau 6 orang. Kita boleh kira berapa orang tenaga kerja yang akan dibawa masuk untuk bekerja bersama CBP. Di sini secara tidak langsung, dalam keadaan kegawatan ekonomi COVID-19 tadi yang memberi kesan kepada ramai orang, CBP tampil ke depan untuk membuka lebih banyak cawangan dalam masa yang sama, membawa masuk lebih ramai kaki tangan yang boleh membantu membawa CBP ke satu tahap yang lebih tinggi. Saya ingin menyentuh sedikit tadi, ada soalan di peringkat awal tadi. Saya belum jawab. Ada soalan berkenaan dengan kempen. Apa kempen yang sedang dijalankan oleh CBP? Jadi bagi mengambil kesempatan kesedaran, program kesedaran Arahnu ini, CBP telah lancarkan kempen. CBP melancar kempen Arahnu. Tagline yang kita gunakan di sini,
CBP ... Kanada. Maksudnya di sini CBP Kanada. Sesiapa di luar sana, penggadai-penggadai, tidak kira orang Islam atau bukan Islam, bila-bila masa boleh datang ke CBP sebab kadar yang ditawarkan oleh CBP di dalam kempen tersebut sangat rendah berbanding dengan pesaing-pesaing pajak gadai yang lain. Saya boleh cakap di sini kurang daripada 7%. Dan jumlah yang boleh didapati 350,000 berbanding dengan sebelum kempen 200,000. Dan tempoh yang kita boleh proses sangat singkat berbanding kalau menggunakan kaedah pembiayaan peribadi. Baiklah, terima kasih Tuan Haji. Kita harapkan di sini dengan lebih banyak cawangan pajak gadai Islam dan juga lebih banyak kempen pajak gadai Islam ini akan menjadi satu platform yang efektif untuk membantu lebih ramai orang, terutama dengan perkhidmatan yang berlandaskan syariah dan juga sifat bantu membantu Baik, terima kasih Tuan Haji. Kita telah pun berada di penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan buat Tuan Haji Muhammad Nur Abdul Razak selaku CEO Co-op Bank di atas kesudian beliau meluangkan masa di sepanjang 3 episod Pajak Gadai Islam. Oleh itu kami berharap melalui perkongsian dan kupasan bersama panel di sepanjang 3 episod Pajak Gadai Islam dan lebih banyak lagi episod mengenai Pajak Gadai Islam yang akan dapat membantu untuk memberikan kesedaran dan kefahaman buat kita semua terhadap pentingnya untuk tidak terlibat dengan pajak gadai konvensional dan sebaliknya menjadikan perkhidmatan pajak gadai Islam sebagai pilihan utama masyarakat kita. Janganlah kita menggunakan alasan bahawa perkhidmatan pajak gadai Islam ini terhad, rigid, tidak banyak yang menawarkan perkhidmatan ini. Ini kerana sudah pun ditekankan berulang kali bahawa pajak gadai Islam sangat terkenal dengan sifat toleransi dan juga ihsan. Bukan itu sahaja, selain daripada CBP, terdapat banyak juga institusi lain yang turut menyediakan perkhidmatan pajak gadai Islam yang betul-betul berlandaskan syariah. Selain dari itu, ingatlah, pajak gadai konvensional dilihat tidak ada beza dengan pinjaman daripada Along. Jadi, pergilah ke Abang Long dan bukan ke Along. Akhir sekali, sedarlah kita, terutamanya masyarakat Muslim, bahawasanya sudah menjadi tanggungjawab kita dalam memilih perkhidmatan kewangan yang bebas daripada riba, iaitu pajak gadai Islam dan bukan pajak gadai konvensional. Ini kerana riba akan membawa kepada hidup yang tidak diberkati sehingga diri akan merasa miskin, fakir dan hati akan senantiasa tidak tenang. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, riba mempunyai 73 pintu. Riba yang paling ringan dosanya sama seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Sampai di sini sahaja. Jangan lupa untuk bersama kami lagi Tijarah di minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum dan selamat malam.